Setiap orang ada pengalaman hidup yang paling dia tak akan lupakan. Hari ini saya nak share dengan anda apa pengalaman hidup saya yang memang sampai bila-bila saya tak akan lupakan. Stay tune. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ni aku nak kongsi dengan korang semula. Sebab kita dah dalam 3 minggu lockdown ni, PKPD ni. Bagi orang-orang yang duduk Shah Alam, Damansara, PJ memang orang Selangor lah. Macam saya pun duduk Selangor, kita jadi depressed lah. Jadi depressed dan macam-macam benda yang bermain di fikiran kita. Dan ada yang give up dalam kehidupan. So sangat-sangat terkesan lah. Jadi aku terpanggil sebab rasanya mungkin ramai yang tak tahu lagi pengalaman hidup aku. Yang mula-mula kenapa aku boleh jadi kuat dalam bisnes ni. Sebab aku dalam bisnes ni dah hampir dalam dekat berapa tahun, dalam 14 tahun. Start umur aku 21 pun aku dah start buat bisnes. Sebab tu aku tak sabar belajar. Jadi hari ni aku nak cerita kat korang pengalaman hidup aku yang mula-mula masa aku lepas tingkatan 6, apa yang aku buat. Itulah menjadi orang kata apa, perjalanan pertama ataupun kenapa aku mula sukakan bisnes. Tapi itulah pengalaman yang paling perit, yang paling aku rasa mengajar aku tentang kehidupan sampai sekarang ni. Kenapa aku tak boleh patah balik menjadi macam dulu. Sebelum tu nak bagi tahulah, aku buat video ni dalam kereta. Sebab apa dalam kereta? Sebab senang. Tapi kereta tu tak bergerak lah. Kita parking and then kita boleh bercakap. So dia tak mengganggu suasana dan juga dia dalam satu kawasan yang kecil lah. So suara tu clear. Itu je sebenarnya kenapa aku suka buat video dalam kereta. Okay, first kali lepas aku tingkatan 6, aku ni seorang yang agak liar lah, yang tak suka dikontrol orang. So sebab tu aku pilih buat bisnes. Tapi dulu aku tak tahu benda tu ialah bisnes. Cuma aku fikir aku nak hidup aku tak dikontrol orang. Tapi aku tak nak lah belajar, aku tak nak bekerja dengan orang. So bila benda tu dalam kepala otak aku terpaksa mencari satu benda yang macam mana aku nak cari fast track untuk aku cepat cari duit. Nak dijadikan cerita, lepas STPM aku pergi rumah kakak aku dekat Puchong. Itu yang pertama lah. Dia tumpangkan aku, konon-konon aku nak cari kerja lah. So aku pun belek-belek paper. Dulu kita pakai paper masa zaman dulu-dulu lah. Kita pakai paper, tengok kerja kan ada kawasan ataupun tempat mencari kerja, jawatan kosong. So dekat situ dia beritahu dalam paper tu kerjaya ataupun sebagai eksekutif marketing. So aku pun, sebab dia kata gaji boleh capai sampai 5,000, 7,000 sebulan. So figure tu membuatkan aku rasa macam nak mencuba. Jadi apa aku buat? Aku pun teruslah pergi interview dekat Subang Jaya. Masa tu umur aku dalam 21 tahun ataupun 20 tahun. 21 tahun lepas STPM. Memang tak ada apa-apa. Dalam poket ada RM30. Motor pun nasib baiklah abang ipar aku bagi pinjam. Pakai. Pergilah ke interview tu. Pergi interview tu, dia cakap, okay, esok boleh mula kerja. So excited lah nak kerja kan. Pakai smart-smart, pakai kemeja, and then pakai kasut semua bagai. Esok start kerja. Jadi sebagai orang baru dalam dunia kerjaya ni, aku excited. Aku cakap, esok nak buat marketing dekat mana? Maksudnya kita tak tahu dekat mana nak buat marketing ni. Dalam kepala otak aku, marketing ni ialah satu benda macam, okay, macam company ni dia akan bagi promote dekat satu tempat, beramai-ramai akan bagi talk,
So ada makan-makan macam tu lah. So aku macam pakai smart itu pendapat kepala otak aku lah. Tapi bila aku pergi esoknya, kena masuk pukul 8 pagi sharp kena ada. Dekat sini drama dia bermula. Okay, drama yang aku rasa memang satu benda baru bagi aku. Sampai saja dekat pejabat tu, okay, aku diperkenalkan dengan seorang supervisor. Supervisor ni dia akan bawa kita, nama dia adalah Saiful. Saiful, kalau kau tengok video ni, so kau ingat balik dulu macam mana aku belajar dengan kau. Saiful, thank you sangat. Saiful ni dia bawa saya untuk belajar untuk, okay, hari ni dia kata kita ada satu road tour. Kita nak memperkenalkan produk kita kepada orang ramai. Jadi apa yang kita buat, kita akan share marketing, kita akan share macam mana kita nak jual pada orang. Sebelum aku join tu, kita orang akan diberi macam satu kelas lah. Kelas macam mana kita nak pitching orang, macam mana kita nak tegur orang, macam mana kita nak beritahu produk kita ni bagus. So dia beritahu one by one, dan aku pun dengar, yelah hari pertama kot, macam mana aku nak tahu. Dia kata tak apa, hari ni follow dia apa dia buat. So aku pun tak apalah, aku follow dia apa dia buat. Okay, rupa-rupanya apa yang company ni buat, dia akan suruh ataupun dia akan bagi kepada kami ni produk. Macam hari tu dia bagi satu candle, perfume candle yang wangi tu untuk dijual. Harga dia dalam RM35. Okay, dia orang akan bawa benda ni, pusing satu lot bangunan. Contoh, kalau kau hari tu dia ada kawasan dekat Subang Jaya. Kita kena pergi seluruh kawasan Subang Jaya tu untuk jual candle tu. Dekat situ aku dah macam, alamak, rupanya aku kena jual barang door to door, ketuk pintu office orang, tegur orang tengah makan, bawa candle yang besar ni untuk kita jual, pakai smart, dan juga rupanya kita jual ke orang. Dan Saiful ni, dia memang hebat. Dia boleh tegur setiap orang dekat kedai makan untuk jual candle ni. Dekat situ aku punya muka dah macam, alamak, aku segan tu. Aku sangat segan lah. Sebab kita expect, alamak, kita mesti expect yang lain. Tapi itulah kenyataan. Balik pada tu, dia tanya aku, okay Faizal, macam mana hari pertama? Aku terdiam lah. Hari pertama tu, Saiful ni dia boleh jual candle dalam 25 kotak candle on the spot pada hari pertama tu. Aku nak cakap aku tak minat, tapi aku teruja dengan cara dia jual. Jadi aku cakap okey lah, hari pertama aku rasa okey dan aku rasa nak buat. Okey, lepas tu aku barulah diberi tugasan sama macam dia pada esok hari. Tapi kali ni balik rumah aku fikir 10 kali. Nak datang ke tak nak esok ni? Nak datang ke tak nak? Sebab kita dah tahu dah apa dia buat kan. Tapi aku cakap, alang-alang kalau kau dah memang nak shortcut untuk buat something, kalau ini jalan dia, okey, aku pun datang dan cuba. Aku buat benda tu sebenarnya hari-hari. Dan pada minggu pertama sangat struggle. Pada minggu pertama, bayangkan pada minggu pertama, untuk candle tu aku dapat dalam 5 ke 6 saja candle. 5 ke 6 candle saja aku boleh jual, kotak candle tu, kepada orang ramai. Bayangkan betapa struggle-nya aku. Tetapi Saiful ni dia memang tak henti-henti motivate aku, boleh buat. Biasalah orang baru, tak ada masalah. Okey. Dan percaya tak, aku boleh stay dalam bisnes tu untuk cari pengalaman ialah hampir 6 bulan. Lama, 6 bulan. Sebab rata-rata yang datang, dia hanya stay paling lama pun lah sebulan lah, sebab tak tahan.
Bayangkan satu hari aku dan juga tim kena play numbers, tegur orang seramai 300 orang ke dalam 250 ke 300 orang minimum sehari. Maksudnya dekat situ kita tahu bisnes ni dia play with number. Dan Alhamdulillah, sebenarnya dalam masa 6 bulan tu aku dah jadi team leader. Dan pada masa 6 bulan tu juga aku ada dalam 17 orang budak bawah aku. Tetapi kenapa aku stop? Aku ada masalah dengan aku punya big boss lah, Chinese guy. Ini cerita lain lah, tapi cerita dia on business. Inilah benda yang mengajar aku supaya jangan give up. Tak ada lagi bisnes yang aku rasa paling berat dalam ni. Kau bayangkanlah, masuk kerja pukul 8, lambat sikit kena maki dengan big boss. Lepas tu pula kau kena pitching orang, kau kena jumpa orang sehari dalam 250 orang. Kau jumpa dekat road, dekat off road, bukannya online Kau jumpa dia pitching dia dekat kedai, kau ada list kau. Okey, dah jumpa orang, kau tandakan. Sampailah aku rasa 6 bulan tu, aku rasa aku dah kenal lah semua orang dekat PJ tu. Aku dah tahu dah dekat mana blok-blok ni. Dan masa tu memang aku rasa bisnes ni sebenarnya bagus. Tapi masa tu aku tak tahu inilah bisnes yang aku buat yang paling letih, paling penat. Dan income aku dapat sebulan tak banyak pun, dalam 3,000 lebih je sebulan, 3,000-4,000. Sebab expectation aku 8,000 ke 10,000 sebulan, tak banyak. So antara sebab tu punca dia aku stop, sebab income aku tak capai apa yang aku nak. Tetapi sangat struggle dekat situ. Sebenarnya bagi aku, kalau aku nak stop sebab income, aku boleh stop. Tapi 6 bulan tu mengajar aku macam mana aku nak berdikari dan nak buat bisnes lain yang rasanya kalau kita letak effort sama macam aku buat masa dulu, kau akan jadi lebih berjaya. Dan betul, memang terbukti lebih berjaya daripada apa yang aku buat dulu. Maksudnya benda tu yang buat aku kuat dalam bisnes. Sebab aku dah rasa satu bisnes yang mula-mula aku join, dia bagi impact kau-kau punya. Dia bagi memang aku masuk aja, kena jumpa orang sehari 300 orang offline. Sekarang ni korang buat bisnes, katalah contohlah korang membuat bisnes marketing ke, ada tak kita jumpa orang sehari 300 orang, jumpa offline, jumpa bercakap pasal apa yang kita buat? Aku sampai sekarang pun tak pernah sampai rekod tu nak jumpa. Even online ke offline tak pernah. Tapi dulu boleh buat. Jadi kalau dulu kita boleh buat, kenapa sekarang kita tak boleh buat? Itulah pengalaman hidup aku yang pertama sekali, yang aku rasa kenapa aku rasa kena kuat. Sebab dulu aku dah kena satu, orang kata apa, satu bisnes yang betul-betul mencabar diri aku. Aku buat sampai 6 bulan. Aku boleh rekrut orang yang tu umur 35 tahun, yang lagi tua pada aku, dan boleh guide dia untuk buat sale. Dan benda tu dah jadi macam satu guideline untuk aku buat dalam bisnes aku sekarang. So kenapa dulu kita boleh buat, sekarang kita tak boleh buat? Okay, hari ni saya percaya, aku percaya semua orang, kita ni zero tau. Lepas COVID-19 ni, ataupun dalam keadaan sekarang, semua orang dalam keadaan yang sama, terdesak dan juga tak ada duit. Okay? Dia kena back to basic, back to zero. Jadi kita doakan agar COVID-19 ni hilang dekat muka bumi ni, dekat Malaysia ni. Kita kena back to basic balik. Kita kena tahu, mungkin bagi anda merasakan ini satu benda yang paling teruk lah dalam hidup. Tapi bagi saya dah lalu benda ni mula-mula dulu, sama je. Sebab kalau sekarang katalah dalam poket tinggal RM5, nak makan pun tak ada duit. Saya dah rasa dulu dah
dah rasa. Sebab tu saya tak nak kembali ke zaman tu. Dulu saya bujang. Bujang kita boleh senyum lagi, tapi kalau dah berkahwin, macam mana? Susah. Jadi benda-benda ni yang membuatkan saya agak kuat. Even sekarang pun saya punya bisnes taklah kata berjaya, biasa-biasa je. Tapi saya tahu kalau kita ada sistem dan strategi yang bagus, dan kita tahu kita dulu pernah berada di satu tempat yang kalau aku buat bisnes tu sekarang, bisnes apa-apa pun dengan attitude yang betul, insya-Allah kita boleh berjaya. Jadi dulu ialah bisnes yang boleh membentuk aku punya attitude, membentuk peribadi, perniagaan aku yang bagus. So aku bawa benda tu sekarang ke apa yang aku buat. Dan sebenarnya aku tak bawa habis lagi, baru bawa separuh, dan nampak result. Jadi apa yang aku buat sekarang, aku nak bawa attitude lama tu, nak utilisekan 100% dekat apa yang aku buat sekarang. So itu yang sebenarnya menjadikan punca kenapa aku rasa lebih kuat, dan juga insya-Allah boleh hadap COVID-19 ni dengan sistem dan juga attitude yang betul. Okey tuan-tuan, selepas habis 6 bulan aku stop pada tu. Lepas tu ada pula cabaran lain, tapi tak apa, kita cerita lain kali. Untuk yang cabaran pertama ni adalah cabaran ataupun bisnes yang paling aku rasa membentuk attitude aku ke arah yang bagus. Yang keduanya, dia memberikan satu value lah, never give up. Walaupun first month agak struggle dengan tak ada duitnya, dengan pinjam motor abang iparnya dan nothing, tapi kau kena faham, kalau kau dah decide apa yang kau nak, kau kena tahu, kau kena degil dengan impian kau. Sebab kita gagal bukan sebab kita tak boleh buat, tapi kita tak degil dengan impian kita. Kita rasa macam tak apalah, dah buat sekali tak jalan, and then kita mulalah mencari benda lain. Kena degil dengan apa yang kita buat, barulah kita akan capai satu level yang engkau faham ini bisnes kau yang sesuai dengan kau. Mungkin orang lain cakap, aku rasa benda ni tak sesuai lah. Betul, tapi bagi kita rasa enjoy. So benda tu lah yang patut kau buat, dan juga patut kau fokus, kau tanam betul-betul kau punya skill tu dalam bisnes yang benda yang kau rasa kau nak buat. Okey, jadi untuk korang, kalau korang tengok video ni, korang fikir balik apa yang korang nak. Dan buat bisnes kalau boleh jangan ada kos-kos tersembunyi yang boleh membuatkan kita terbeban dengan hutang. Itu dah. Yang keduanya, kalau korang rasa masa tu penting, saya dah jumpa apa yang saya nak. Tapi kalau korang semua memang nak masa untuk anak-anak, nak masa untuk family. Okay, macam saya punya leader cakap, ada orang bekerja hari ni, dia cakap tak apalah, aku bekerja hari ni untuk masa depan anak-anak. Nanti bila aku dah bersara, umur 50 lebih, 55, barulah aku ada masa dengan anak-anak. Okey, soalan saya, masa kecil ni dengan masa dia dah besar, masa umur dia 5-6 tahun ataupun masa umur anak kita 25 tahun, masa umur 25 tahun tu, kalau dia lelaki, kau rasa dia nak tak peluk kau hari-hari, cium kau? Kita yang dewasa pun kadang tak buat benda tu. Jadi kenapa kita tak nak masa dengan anak-anak kita masa umur 5-6 tahun ni? Masa ni lah mereka perlukan perhatian. Sebab tu, kalau boleh kita tukar benda tu. Aku nak masa dengan anak-anak, nak hantar sekolah anak-anak, nak jaga dia, nak mandikan dia, kalau boleh malam nak tidurkan dia. Benda ni saya rasa sangat-sangat mahal dan bukan semua orang boleh dapat. Jadi kalau kita nak benda ni dalam bisnes yang kita buat, bagi saya benda ni lah paling penting. Dan alhamdulillah saya boleh dapat dengan bisnes affiliate yang saya buat ni. Alhamdulillah. Jadi anda pilih bisnes apa yang anda nak buat dan apa yang anda nak dalam kehidupan. Tak perlu kaya. Jangan fikir kaya. Kaya ni subjektif. Orang kaya maksudnya
Orang yang kaya tak sebenarnya banyak duit. Ada orang kaya dengan masa, ada orang kaya dengan apa yang tak ada hutang. Contoh duduk kampung katalah income 10,000 tapi tak ada hutang, tanah bersepah-sepah, rumah laman besar, boleh main dengan anak. Itu pun dah kira kaya. Bukannya ada kereta Ferrari kaya, hutang lagi banyak adalah. Jadi pilih kaya, bahagia, terserah kepada kita apa yang kita nak. Okey tuan-tuan, itulah sahaja saya punya bebelan untuk hari ni tentang apa yang saya buat dulu dan juga apa yang menyebabkan saya kuat sampai hari ni, dan sedikit idea lah apa benda yang tuan-tuan boleh buat. Mungkin selepas Covid ni ada perubahan yang tuan-tuan nak buat. Pilihlah bisnes yang tak memberikan pening kepala yang banyak, dan juga bisnes yang memang kos kurang, dan yang penting ada masa untuk family. Jadi anda semua, kalau nak follow saya, boleh follow dekat saya punya FB, boleh follow saya dekat saya punya Instagram, dan of course boleh subscribe saya punya YouTube channel. Sekadar perkongsian, sekiranya benda yang bagus amalkan, yang tak bagus abaikan dan lupakan. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi.